Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Sekilas Fakta edisi Jumaat 23 Disember 2016. Selepas penyanyi tersohor negara Datuk Siti Nurhaliza berkongsi foto mengkritik tindakan Ketua Baju Merah Datuk Seri Jamal Mat Yunus kerana melakukan protes tuala di Shah Alam, hari ini giliran pemimpin UMNO itu pula menyindir selebriti itu. Di Facebooknya, Jamal membuat kenyataan seksis menyindir Siti Nurhaliza kerana masih tidak menimang cahaya mata. Sebelum itu, Siti Nurhaliza memuat naik gambar di laman Instagram mengenai tindakan Jamal yang hadir ke bangunan SUK Selangor dengan hanya bertuala bagi membantah gangguan air. Posting foto di Instagramnya mendapat lebih 17,000 likes dan lebih 1,500 komen netizen. Dalam pada itu, Jamal merasmikan resort miliknya hari ini, sehari selepas Majlis Daerah Sabak Bernam MDSB bertindak merobohkan sebahagian premis kerana tidak ada lesen semalam. Selalu saya resmikan orang punya tempat. Hari ini saya resmikan tempat saya. Ini tadi niat nak koyak ya, terus koyak. Jamal berkata sepatutnya wakil rakyat di situ berterima kasih kepadanya kerana usahanya menjadikan kawasan itu sebagai lokasi pelancongan terkenal. Kalau didirikan di atas tanah reserve kerajaan, aliran, jalan dan sebagainya, diruntuh dan dirobohkan. Jangan orang di AP sahaja yang mendapat kebenaran, orang UMNO tidak boleh. Jangan pembangunan ini dilibatkan politik. Pembangunan perlu diadakan di dalam negeri Selangor ini untuk memajukan negeri Selangor ini. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya tidak resmikan resort saya pada hari ini, 38 orang campur 6 orang lagi sepertiga, ya, tidak mendapat pekerjaan. Semalam, MDSB merobohkan resort itu di Sekincan selepas menghantar notis perintah tutup pada 11 pagi. Notis bertarikh 22 Disember itu antara lainnya menyebut pemilik Sekin Fisherman Village Hotel and Resort menjalankan aktiviti perhotelan tanpa lesen yang sah daripada pihak berkuasa. Naib Presiden PKR Rafizi Ramli mengakui secara terbuka tidak bersetuju dengan keputusan Kerajaan Selangor menaikkan gaji adun atau mana-mana wakil rakyat. Namun, ada perbezaan yang perlu ditentukan. Kata Rafizi, sungguh pun terdapat kenaikan gaji di antara ahli parlimen dan adun. Mereka perlu memulangkan semula kepada rakyat sama ada dalam bentuk bantuan dalam setiap pusat khidmat mereka. Saya paling kurang, contohnya bagi kawasan saya, paling kurang perlukan 13-14 ribu sebulan. Jadi saya naik 25 ribu. Sebenarnya saya dah tunjukkan dengan jelas wang itu balik semula kepada kawasan lah kan. Ada orang datang minta wang ke apa, dan itu tak apa. Sama jadi sebenarnya naik gaji kalau macam wakil rakyat, saya rasa walaupun saya secara prinsipnya tak setuju, tetapi kalau mereka isytiharkan harta, tunjukkan balik wang itu memang telah dikembalikan untuk khidmat rakyat, maka rakyat akan berhak untuk buat keputusan yang baik untuk menilai sama ada wakil rakyat itu menggunakan wang rakyat untuk bermewah ataupun kenaikan gaji itu dipulangkan kepada rakyat. Ya? Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang bersedia melepaskan jawatan sebagai Naib Presiden Kesatuan Ulama Islam Sedunia berikutan kunjungannya ke persidangan Lembaga Takrib Mazhab Antarabangsa di Tehran, Iran yang terus mendapat kencaman daripada beberapa pihak. Macam mana dengan kunjungan ke Tehran itu mendapat kecaman Presiden Kuwait sendiri, ya? Al-Qaradawi. So apa? Saya dah tulis surat dan saya bersedia untuk dapat jabatan. Dan saya dia pegang jabatan bukan saya minta, saya tak minta jabatan, dia lantik saya. Saya tak hadir pun sama dia. Saya bersedia. Tapi kiranya dia ada berhubung secara peribadi dengan Datuk. Ya, saya tulis surat cukup dengan surat saya tu. Beliau uzur. Beliau uzur, telinga tak dengar, mata tak apa nampak. Saya tak tahu kenyataan dia tu benar atau tidak. Pada masa yang sama, Abdul Hadi juga menjelaskan sebab beliau hadir ke persidangan itu. Saya menjadi ahli majlis takrib
yang ditubuhkan tahun 80. Dan saya hadir program tahunan. Di situ. Kecuali saya uzur saya tak pergi. Bukan kali pertama saya hadir. Dan saya hadir di situ dengan pandangan saya terhadap perpaduan ulama tanpa mengira Sunni dan Syiah, mereka perlu bersatu. Dan saya kritik Iran. Kena baca ucapan saya di Taharan. Apa ucapan saya? Ucapan saya tidak tunduk kepada mana-mana kerajaan yang terpengaruh dengan barat ataupun timur. Apa yang tu ialah kepentingan Islam. Dan bila ada desakan ini, saya dah tulis surat kepada Persatuan Ulama Sedunia bahawa itu pendirian saya. Jangan lupa layari laman web kami di kinitv.com/bm untuk berita selanjutnya. Saya Fazlan, salam hormat dan jumpa lagi.